Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 11 Februari 2024. Had reka bentuk jalan melebihi tempoh, pertambahan trafik dan beban muatan kenderaan berat dipercayai menjadi punca laluan Kinabatangan Sukau Lahad Datu mengalami kerosakan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya berkata, bagi memastikan jalan berkenaan selamat untuk dilalui, Jabatan Kerja Raya JKR sentiasa mengambil tindakan pembaikan dan penyelenggaraan dari semasa ke semasa. Datuk Shah Helmi yang juga Menteri Kerja Raya menyatakan demikian selepas meninjau laluan berkenaan sempena lawatan kerjanya ke Kinabatangan. Laluan berkenaan tular di media sosial akibat kerosakan jalan yang dihadapi pengguna. Beliau turut meminta Jabatan Pengangkutan Jalan dan Polis membuat pemantauan terhadap kenderaan berat yang melebihi muatan kerana ia antara punca jalan tersebut mengalami kerosakan. Saya telah mengarahkan pihak kementerian dan juga pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah untuk sentiasa memantau dengan lebih proaktif lagi tentang keadaan jalan raya. Semua faham jalan raya kita sudah usang, jadi dia terdedah kepada kerosakan dengan begitu mudah sekali. Jadi kita perlu memantau kerja-kerja penyelenggaraan rutin ini dengan lebih proaktif. Dalam pada itu, Datuk Shah Helmi memberitahu laluan itu termasuk dalam projek Lebuh Raya Pen Borneo yang dijangka bermula Jun ini, iaitu melibatkan jajaran Kinabatangan hingga ke Lahad Datu. Lebih 1,000 umat Islam menunaikan solat fardu subuh sempena program solat fardu subuh sama seperti solat Jumaat di Masjid Haji Nur, Kampung Serusup, Tuaran. Program tersebut turut disertai Ketua Menteri Merangkap Adun Sulaman Datuk Seri Panglima Haji G. Noor. Bercakap kepada pemberita, Datuk Haji Ji berkata kehadiran ramai umat Islam dalam program ini adalah baik dan berharap kehadiran seumpama dikekalkan bukan sahaja dalam solat fardu subuh tetapi juga solat fardu yang lain. Ini adalah sesuatu yang cukup memberansangkan, cukup baik. Kita berharap umat Islam kita bukan sahaja beramai-ramai sembahyang berjamaah, waktu jemaat, tetapi juga waktu subuh. Jadi inilah yang kita mau terapkan. Program turut diisi dengan tazkirah yang disampaikan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Bongsu Aziz Jaafar. Sambutan Tahun Baharu Cina diraikan secara sederhana namun meriah dengan keterujaan Tahun Naga yang dianggap membawa simbol kekuatan, kehormatan, kejayaan dan keberuntungan bagi penganut Buddha disandarkan. Masyarakat Tionghoa yang ditemui berharap tahun ini akan membawa lebih banyak kemakmuran dan kebahagiaan berkekalan. I wish that everyone have a Chinese New Year, good Chinese New Year, have a blessed Chinese New Year and a good health. Niaga masyarakat itu majulah, sama itu badan sihat, kita sihat, saya sihat juga, semua senang hati sama. Jadi kita berharap di tahun naga ini semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan makmur dan seluruh rakyat dapat menikmati kemakmuran yang dibawa oleh kerajaan kita lah. Selamat Tahun Baru Cina untuk year 2024. Diharap semua berada dalam kesihatan yang sejahtera dan dimurahkan rezeki. Semuanya hidup dalam aman dan damai. Kongsi Facai. Tahun Naga merupakan antara detik yang paling diraikan kerana mengikut ilmu warisan masyarakat Cina kuno, Feng Shui tahun ini bakal membawa perubahan yang besar kepada masyarakat. Pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang tidak lagi bekerja dan mengalami masalah kesihatan diminta membuat semakan kelayakan faedah daripada Perkeso. Timbalan Pengarah Perkeso Sabah, Salwati Abdul Karim berkata, sekiranya layak menerima faedah yang mampu meringankan beban ditanggung, terutamanya kos perubatan. Salwati menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam program lawatan prihatin sempena perayaan Tahun Baharu Cina kepada orang berinsurans OB di kawasan Lintas dan Luyang, Kota Kinabalu.
mereka mengalami keilatan, sakit ataupun kemalangan, boleh buat semakan caruman ke Perkeso lah. Sebab kita tidak tahu kemungkinan caruman tersebut melayakkan pencarum-pencarum Perkeso yang telah lama berhenti kerja, yang telah lama tidak mencarum, layak untuk menerima faedah-faedah Perkeso. Sementara itu, penerima bantuan ilat Chung Kui Tek 58 tahun dan Chi Kong Min 60 tahun berterima kasih atas bantuan daripada Perkeso. 我们感谢那个所长，就是我也不知是政府的是吧？政府，这我们就去医院就叫我们去这边看东西，我也不懂这些事情，都我也不是很认识字，也不会泰国的马来话我不会讲，就是很谢谢他们能够帮助我。 Wah, bagus ini kawan betul-betul bagus. Kalau kami ada bayar bulan-bulan ya pakai stokan. Kalau ada apa-apa kan itu kawan boleh bantu kita lah. Kecemerlangan pelajar Kolej Vokasional Keningau KVK yang mengharumkan nama negara dalam bidang akademik dan ko-kurikulum sehingga ke peringkat antarabangsa wajar dijadikan inspirasi kepada pelajar lain di pedalaman. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan MPN Sabah, Datuk Sangkar Rasam berkata ia secara langsung melahirkan lebih ramai pelajar berkemahiran dalam pelbagai bidang. Mengharap bahawa lulusan kemahiran ini sudah pastinya mampu membawa diri ke mana-mana karena mereka mempunyai ilmu kemahiran untuk mengurus kehidupan, terutama persaingan kehidupan di zaman moden ini. Datuk Sangkar menyatakan demikian pada Majlis Graduasi Sijil Kemahiran Malaysia SKM kali ke-13 KVK di Keningau. Saya harap graduan-graduan ini pada masa akan datang, terutama yang selepas ini, akan dapat mendapati cabaran kerjaya, melanjutkan pelajaran dan juga kehadapan lagi lah sehingga ke peringkat yang tertinggi. Saya mewakili rakan-rakan mengucapkan terima kasih kepada pengarah dan pensyarah Kolej Vokasional Keningau kerana telah mendidik kami sampai berjaya begini. Kami akan menggunakan kemahiran yang kami ada untuk teruskan kehidupan di luar sana lah. Seramai 54 graduan menerima sijil kemahiran masing-masing pada majlis graduasi ini melibatkan pendidikan khas pembuatan perabot, pendidikan khas pembuatan pakaian, otomotif perkhidmatan selepas jualan serta elektrik. Ahli Persatuan Wartawan Keningau KJA diminta untuk terus berperanan penting dalam menyampaikan maklumat tepat mengenai dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Penaungnya Datuk Jake Jikulin Nointin berkata ia penting bagi memastikan pelbagai program yang disediakan kerajaan sampai kepada masyarakat terutama melibatkan penyaluran bantuan. Datuk Jack berharap ahli-ahli KJA terus aktif dalam program kemasyarakatan bagi membantu golongan memerlukan. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina 2024 KJA bersama ketua-ketua jabatan di Keningau. Datuk Jack turut menzahirkan penghargaan kepada ketua-ketua jabatan dan agensi kerajaan di daerah Keningau yang sentiasa bekerjasama rapat dengan KJA dalam menyebarluaskan dasar-dasar kerajaan. Sementara itu, KJA bersama-sama Pejabat Parlimen Keningau, Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik, Adun Liawan, Datuk Anwar Ayub Aman dan stesen Keningau FM telah menyampaikan sumbangan kepada keluarga mangsa kebakaran di Kampung Bayangan Keningau. Paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.